Anda baru sahaja beli kereta yang ada turbo, atau anda masukkan turbo kat enjin anda sekarang, atau anda swap enjin turbo masuk kat kereta anda. Mesti anda rasa sayang kan? Jadi pada video kali ini kita akan bercerita pantang-pantang yang anda perlu elakkan pada kereta turbo anda. Jadi jom Zaz intro video kick in yo. Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Diharap semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kali ini saya nak kongsikan beberapa perkara tentang enjin turbo dan pantang buat kereta berenjin turbo. Memandangkan turbo bukan lagi sesuatu yang asing buat semua pengguna dan pemilik kereta. Dunia otomotif kini semakin berkembang dan terdapat tekanan terhadap pengeluar otomotif untuk menghasilkan kereta yang lebih efisien, lebih cekap tenaga. Sebab itulah dapat dilihat semakin banyak pengeluar yang menghasilkan model kereta dengan enjin bersaiz lebih kecil tetapi mengaplikasikan turbo. Antara contoh popular di kalangan rakyat Malaysia, enjin 1.6 liter CFE pada model Proton Previa dan Proton Exora, Honda Civic FC dengan enjin 1.5 liter iVTEC turbonya dan Nissan Almera terbaru yang didatangi dengan enjin 3 silinder bersaiz 1 liter turbo. Enjin turbo memberikan bukan sahaja penjimatan petrol tetapi juga memberikan lebih kuasa untuk kereta anda. Ini adalah disebabkan oleh asas teknologi turbo yang memaksa lebih udara untuk masuk ke dalam enjin. Walaupun saiznya tidaklah sebesar enjin, namun ia mampu menaikkan kadar kuasa sesebuah enjin itu selain mendapatkan kuasa yang diperlukan pada RPM enjin yang lebih rendah. Tapi bahagian kecil inilah yang amat perlu diberi perhatian dan penjagaan. Kerana seperti enjin juga, ia bahagian penting untuk sebuah kereta berenjin turbo. Ada beberapa pantang yang boleh dijadikan panduan untuk semua pemilik kereta berenjin turbo ni. Okey, yang pertama, apabila anda baru menghidupkan enjin kereta, jangan terus memulakan perjalanan. Lagi-lagi secara kasar. Enjin turbo perlukan minyak pelincir yang melaluinya sampai ke tahap suhu operasinya untuk berfungsi dengan baik dan cekap. Tak perlu pun kita warm up lama seperti amalan lama memanaskan enjin orang tua-tua kita kan. Okey, hanya dalam seminit atau anda lihatlah indikator suhu telah naik 1 bar jika ada, dan selepas tu mulakan pergerakan kereta dan naikkan hal laju secara beransur-ansur buat beberapa minit sebelum meneruskan pemanduan normal. Okey, yang kedua, apabila anda telah sampai ke destinasi atau ingin mematikan enjin, jangan terus mematikan setelah memberhentikan kereta anda, terutama setelah anda memandu dengan laju sebelumnya. Contohlah daripada KL sampai Johor tiba-tiba terus matikan enjin. Biarkan enjin hidup untuk beberapa ketika untuk memastikan suhu minyak pelincir di dalam enjin adalah konsisten setelah disejukkan sistem penyejukan atau radiator. Okey, sebelum anda matikan enjin, indikator mudah untuk anda tahu bila boleh matikan enjin adalah apabila kipas radiator anda mula berpusing untuk beberapa minit dan kemudian berhenti. Cara lain adalah matikan enjin setelah biarkan enjin hidup dalam lingkungan 5 minit. Okey, yang ketiga, jangan sesekali gunakan gear tinggi pada kelajuan yang rendah atau termanya lock enjin. Menggunakan gear tinggi pada kelajuan yang amat rendah hanya akan membebankan enjin, terutamanya beberapa bahagian atau komponen yang kecil. Jika kereta anda automatik atau CVT, sebaiknya gunakan D jika memandu seperti biasa dan gear rendah ketika menuruni bukit. Jika kereta anda mempunyai sistem pedal shift yang membolehkan anda menukar gear, pastikan anda tahu gear sesuai untuk digunakan.
Yang keempat, jangan gunakan minyak dengan okten yang rendah ataupun mudahnya minyak dengan RON yang lebih rendah daripada apa yang disarankan oleh pengeluar kereta anda. Selalunya lah, kereta anda akan ada penunjuk RON yang disarankan di penutup tangki petrol atau jika tiada, semak dalam buku manual kereta anda. Selalunya, enjin turbo berfungsi pada compression rate yang rendah. Jadi, ia perlukan petrol dengan okten yang tinggi untuk mengelakkan knocking dan masalah lain. Yang terakhir, jika kereta anda mempunyai turbo lag, sebaiknya anda tidak terlalu memaksa atau menekan pendikit minyak atau throttle apabila anda melalui selekoh. Perkara ini amat bergantung kepada talaan kereta anda dan juga skill pemanduan. Jika anda tekan sampai lantai dan turbo pula ambil masa untuk spool up, anda akan dapat lonjakan kuasa bila anda tak perlukannya pun. So, bila kereta tak menuju ke arah yang tepat tapi tayar masih belum dalam keadaan lurus, anda akan sama ada mengalami understeer atau oversteer. Jadi, berhati-hati bagi kereta yang mempunyai turbo, terutamanya yang mempunyai turbo yang bersaiz besar. Okey, semua pantang yang saya dah sebutkan tadi perlu diambil kira, terutama untuk kereta berenjin turbo yang sudah berumur atau yang membuat modifikasi sendiri. Okey, bagi kereta yang lebih moden, beberapa perkara telah ditambah baik oleh pengeluar kereta anda dalam memastikan kereta boleh berfungsi lebih lama dengan penambahbaikan dari segi perisian. Contohnya lah dekat dalam ECU sebagai contoh. So, kereta moden mampu neutralkan sebarang input daripada pemandu yang mungkin merosakkan enjin. Namun begitu, pengeluar tetap memberikan garis panduan penjagaan kereta apabila kereta dijual untuk memanjangkan hayat kereta dan memastikan enjin kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Dan pengeluar juga kebanyakan memberi peringatan tegas berkenaan pengubahsuaian terhadap sistem kereta, perubahan kepada komponen kereta mahupun tidak mengikuti saranan pengeluar dalam penjagaan kereta. Ini kerana pihak pengeluar tidak bolehlah menjamin reliability kereta anda jika anda mengubah suai atau menggunakan komponen atau bahan yang tidak diuji pada kereta anda. Contohnya, tukar rim. Jadi, penting tak untuk anda ambil tahu tentang kereta anda, baca manual dan ikut saranan jadual penyelenggaraan berkala yang diberikan untuk memastikan hayat kereta anda lebih lama. Baiklah penonton semua, ada tak yang dah memiliki atau pernah memiliki kereta berenjin turbo? Contohnya Preve ke, Exora ke, Civic ke? So, kongsikan pendapat dan pengalaman anda di ruangan komen. Okey, jom kita tengok soalan penonton daripada video yang lepas. Komen daripada Muhammad Ikram. Antara Honda Jazz dan Iris, mana lagi yang jimat minyak? Okey, ini adalah tabel berat, saiz enjin, kuasa enjin, transmisi dan ini pula average fuel consumption pengguna di fueli.com. Secara purata, perbezaan minyak adalah ketara iaitu 14 km per liter bagi Jazz berbanding hanya 11.5 km per liter bagi Proton Iris. Jika anda berbahagi antara dua kereta ini, tepuk dada, tanya poket. Sebab bulanan kereta agak jauh dan jika anda hanya beli kereta untuk ulang-alik kerja yang dekat je pun, so better opt for Iris. Tapi kalau anda suka jalan jauh, kerja pun jauh, better Jazz lah. Sebabnya bonet jauh lebih besar, kerusi belakangnya lebih luas dan mudah dilipat untuk letak barang. So, sampai di sini dahulu untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan share video ini. Jaga diri semua, moga kita terlindung daripada wabak COVID-19. Assalamualaikum dan bye.